Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Cikgu Falah untuk kelas Sains tahun 3. Alhamdulillah, kita mulakan kelas kita dengan sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah, minggu lepas kita tak dapat mengadakan kelas kerana kita bercuti tahun baru Cina. Alhamdulillah. Jadi kita dapat teruskan juga minggu ni, alhamdulillah, untuk kelas kita kali yang ketiga lah. Siapa masih ingat, kelas pertama kita belajar tentang peraturan bilik sains. Minggu kedua kita belajar tentang kemahiran sains yang pertama, iaitulah memerhati. So masih ingat lagi apa definisi kemahiran sains, kemahiran proses sains pertama, iaitu memerhati. Itulah menggunakan kesemua deria untuk membuat pemerhatian ke atas sesuatu objek ataupun fenomena. Untuk hari ini kita akan belajar kemahiran proses sains yang kedua, iaitulah mengelas. Kita akan belajar bagaimana untuk kita mengelas sesuatu objek itu. Anak-anak pelajar boleh rujuk buku teks pada muka surat pada muka surat 4 dan 5 pada muka surat 4 dan 5 yang ada gambar stem tu. Okey, baik. Sebelum itu kita cuba fahami apa yang dimaksudkan dengan kemahiran proses sains mengelas. Jadi mengelas adalah kita mengasingkan atau dan juga mengumpulkan ciri-ciri sepunya dan berbeza yang kita perhatikan. Ciri-ciri sepunya bermaksud persamaan, dan juga perbezaan bermaksud ciri-ciri yang membezakan di antara suatu objek dengan objek yang lain lah. Okey, jadi ada dua perkara kat situ, persamaan dan juga perbezaan. Jadi pengelasan objek ialah mengenal pasti persamaan dan juga mencari perbezaan. Lalu kita akan buat pecahan, kita akan buat grouping, kita akan buat kumpulan mengikut ciri-ciri persamaan. Dan juga ciri-ciri yang berbeza itu kita akan asingkan untuk kita letakkan dalam satu kumpulan mengikut ciri-ciri mereka yang sama. Jadi kumpulan ni ciri dia semua sama je. Yang kumpulan ni pula yang berbeza daripada kumpulan tadi, dia pula ada satu ciri yang sama saja. Jadi ini pengelasan ni ialah kita membuat kumpulan atau kita buat grouping. Misalnya dalam kelas, dalam satu kelas, cikgu nak asingkan pelajar. Misalnya cikgu kata, siapa yang lahir pada bulan Januari? Angkat tangan. Jadi pelajar yang bulan Januari ni semuanya sama. Bulan Januari atau lahir pada bulan 1 saja. Mereka duduk di satu bahagian. Kemudian cikgu tanya, siapa yang lahir pada bulan Februari? Bulan 2. Maka kumpulan 2 ni diasingkan. Jadi dah berbeza. Ini yang lahir pada bulan 1, kumpulan ni yang lahir pada bulan 2. Tapi dalam kumpulan 2, semuanya lahir pada bulan 2 lah. Jadi ini memiliki ciri persamaan, dalam masa yang sama mereka kumpulan yang berbeza. Itulah yang cuba kita buat dalam kemahiran proses sains ini, ialah kita mengelaskan, kita mengasingkan objek-objek mengikut ciri-ciri persamaan dan juga perbezaannya. Okey, tengok buku teks pada muka surat 4. Ada kat situ cerita tentang Langgi yang ingin membantu datuknya menyusun koleksi stem ke dalam album. Apakah ciri-ciri stem yang dapat kamu perhatikan? Jadi kita gunakan dari penglihatan kita buat pemerhatian kepada stem tu. Kita akan dapati stem ini ada warna merah, ada warna biru, ada warna hijau, ada warna kuning sikit, kan? Itu dari segi warnanya. Dan mata kita juga dapat mengecam ada perbezaan pada bentuk. Ada yang berbentuk segitiga, ada yang berbentuk segi empat. Jadi ini pemerhatian yang dapat kita lakukan. Baik, seterusnya persoalan ialah bagaimana kamu membantu Langgi mengasingkan stem tersebut. Jadi kita sekarang nak buat pengelasan. Kita nak buat pengelasan kepada stem-stem Datuk Langgi ni. Jadi untuk buat pengelasan, kita sebutkan tadi, kita cari persamaan dan juga perbezaan. Maka kita akan dapati ada stem yang sama bentuknya, kan? Yang segitiga ni ada berapa yang sama bentuk segitiga, dan ada stem yang berbentuk segi empat. Ini berbeza dari segitiga. Dia ada segi empat saja. Ada juga stem yang berwarna merah,
Jadi kita boleh himpunkan yang sama warna merah semua duduk satu tempat, semua yang berwarna kuning kita asingkan, kita bezakan dan kita letak semua yang sama warna kuning duduk di satu tempat. Jadi inilah maksudnya kita buat pengelasan. Sebab itu disebut, perhatikan, tertulis kat situ, selain warna stem yang berbeza, bentuk stem juga berbeza. Jadi maknanya kita boleh asingkan mengikut warna dan bentuk. Jadi kalau kita nak asingkan, kita dah dapatkan pemerhatian tu, kita nak tunjukkan pengelasan itu macam mana, maka kita boleh buat dalam bentuk seperti yang ditunjukkan pada muka surat 5 dalam buku teks. Macam tu. Jadi dia ada koleksi stem yang atas, dan kita letak bentuk. Kita boleh asingkan, kelaskan dia mengikut bentuk. Itu yang ciri yang pertama yang kita boleh buat. Kita asingkan di sebelah segi 3, di sebelah satu lagi segi 4. Maka kita masukkan yang segi 3 di sebelah sini dan sebelah segi 4 di sebelah sini. Ini salah satu pengelasan yang boleh kita buat kepada stem-stem Datuk Pelangi. Okey, dia tanya kat bawah tu, apakah ciri-ciri lain yang boleh digunakan untuk mengasingkan stem-stem tersebut? Kita sebutkan tadi, stem-stem ini juga boleh dikelaskan ataupun diasingkan mengikut warna. Maka kita cuma tukar saja pada perkataan tulisan bentuk itu, kita tukar kepada warna, lalu kita asingkanlah. Yang berwarna dalam stem-stem ni Ustaz tengok ada warna kuning, ada warna merah, ada warna biru sedikit, ada warna hijau. Jadi akan ada 4 kumpulan yang berbeza. Jadi pengelasan ini banyaklah. Kita boleh buat mengikut ciri-ciri yang kita mahu. Misalnya kita kata dalam dunia haiwan. Jadi atas muka bumi ni haiwan, ada banyak haiwan. Kumpulan besarnya adalah haiwan. Haiwan itu boleh dipecahkan mengikut berbagai kategori. Misalnya kita nak pecahkan kepada habitatnya, tempat dia hidup. Maka kita kata ada haiwan yang habitatnya di daratan, ada haiwan yang habitatnya di lautan. Kita boleh asingkan. Ataupun kita nak asingkan haiwan mengikut bilangan kaki. Ada yang tidak berkaki, ada yang berkaki 2, ada yang berkaki 4. Kita boleh asingkan kepada 3 kumpulan. Ataupun kita boleh pecah lagi yang berkaki lebih daripada 4, seperti labah-labah dan serangga. Jadi itu pengasingan yang kita boleh buat. Ini contoh-contoh pengelasan. Tumbuhan misalnya. Tumbuhan kita boleh pecahkan, asingkan dia, kelaskan dia mengikut kategori apa. Seperti tumbuhan yang berbunga, tumbuhan yang berbuah, tumbuhan yang tidak berbunga dan tidak berbuah. Jadi kita boleh asingkan juga mengikut bentuk. Kita boleh asingkan mengikut warna. Kita boleh asingkan mengikut saiz misalnya. Jadi inilah pengelasan yang kita mencari ciri-ciri yang sama, dan juga dalam masa yang sama kita melihat perbezaan untuk kita asingkan. Yang sama duduk dalam satu kumpulan dan yang sama duduk satu kumpulan yang lain yang berbeza. Jadi ini yang dimaksudkan dengan pengelasan. Inilah kemahiran proses sains yang kedua yang mesti kita kuasai. Baik, kita lihat contoh yang dalam buku teks aktiviti RIA, iaitu kemas beg sekolah. Bahan yang diperlukan, buku-buku dalam beg sekolah. Jadi bayangkan dalam beg kamu ada buku-buku. Kita keluarkan buku-buku itu, kenal pasti ciri-ciri pada buku yang terdapat dalam beg sekolah. Asingkan dan kumpulkan buku tersebut mengikut ciri yang telah dikenal pasti. Jadi kita, kalau misalnya buku-buku yang kamu terima daripada sekolah, bagaimana kita nak asingkan? Bagaimana kita nak buat pengelasan? Kita nak kelaskan buku-buku tersebut. Apakah ciri-ciri yang boleh kita dapati melalui pemerhatian kita? Maka kita akan dapati buku-buku ini boleh dikelaskan sama ada mengikut subjek. Ini satu ciri. Maknanya buku sains satu subjek, satu bahagian, buku matematik satu bahagian. Di dalamnya, dalam buku sains adalah buku teks, buku aktiviti, buku tulis, buku latihan dan seumpamanya. Buku matematik pun sama, ada buku teksnya, ada buku tulisnya, ada buku aktivitinya. Ini boleh diasingkan, dikelaskan mengikut subjek. Dan buku-buku ini juga ada tak ciri-ciri lain yang boleh kita gunakan untuk mengasingkan buku-buku ini selain daripada mengikut subjek? Ya, kita boleh asingkan mengikut jenis. Misalnya dalam beg kamu tu ada macam-macam buku, kita boleh asingkan. Ini jenis buku, buku teks saja, buku teks. Semua subjek, buku teks saja. Yang ini kita letak satu kumpulan yang lain adalah buku tulis saja, buku tulis untuk semua subjek.
Kita asingkan pula buku aktiviti. Buku aktiviti saja mengikut semua subjek. Jadi kita boleh asingkan mengikut jenis. Tadi kita asingkan mengikut subjek. Yang kedua, kita asingkan ikut jenis buku. Yang ketiga, kita boleh asingkan juga mengikut, barangkali mengikut warna kalau sesuai. Kita boleh asingkan mengikut saiznya. Ada buku bersaiz besar, ada buku bersaiz kecil. Jadi banyak ciri-ciri yang boleh kita perhatikan. Jika boleh kita kelaskan, maka kita boleh kelaskan mengikut ciri-ciri yang kita kehendaki. Sama ada mungkin sudut ketebalannya yang berbeza-beza. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan pengelasan. Baik, sebagai contoh, lihat pada gambar ini, kita ada singa, kita ada siput, kita ada kura-kura, dan kita ada seekor ular. Apakah ciri persamaan? Saya sebutkan tadi, yang pertama kita cari persamaan. Apakah persamaan yang ada pada kesemua objek ini ataupun hidupan ini? Benda hidup ini, apa persamaannya? Ialah kesemuanya adalah haiwan. Ini persamaan. Kemudian kita cari apakah perbezaan? Apakah perbezaan? Semua ni sama, semuanya ada haiwan. Apa yang membezakan mereka? Kita akan dapati ada beberapa perbezaan. Yang pertama yang kita boleh lihat adalah barangkali kepada bilangan kaki. Misalnya singa berkaki 4 dan kura-kura berkaki 4. Jadi kita boleh buat, ini persamaannya dua-dua ini ada kaki 4. Jadi kita boleh bezakan dia dengan dua ekor lagi haiwan yang lain, iaitulah siput dan juga ular yang tidak berkaki. Itu ciri-ciri perbezaan. Ada kumpulan haiwan yang berkaki, ada kumpulan haiwan yang tidak berkaki. Ataupun kita kata ada kumpulan haiwan yang berkaki 4, ada haiwan yang tidak berkaki, seperti siput dan juga ular, berdasarkan gambar ini. Apa lagi perbezaan yang kita dapati? Kita boleh dapati bahawa perbezaan antara dalam kumpulan haiwan ini adalah ada haiwan yang mempunyai cengkerang, kulit keras, seperti siput dan juga kura-kura. Manakala ada haiwan yang tidak mempunyai cengkerang, seperti singa dan juga ular dalam gambar ini. Jadi ini antara ciri-ciri pengkelasan yang boleh kita buat. Boleh faham? Anda nak pelajar? Baik. Jadi ini cara bagaimana untuk kita membuat pengelasan, untuk kita tunjukkan pengelasan yang kita buat. Kita boleh asingkan. Ciri persamaannya adalah semuanya adalah haiwan. Kita boleh asingkan dengan dua kategori yang kita telah lihatkan tadi, iaitu pertama, sama ada dia berkaki ataupun tidak berkaki. Berkaki 4, maka kita pilihlah haiwan yang berkaki 4. Maknanya kita nampak persamaan di antara singa dan juga kura-kura adalah mereka berkaki 4. Manakala yang membezakan singa dan kura-kura dengan ular dan siput adalah mereka tidak berkaki. Singa ataupun siput dan juga ular tidak berkaki. Ini membezakan. Persamaan di antara ular dan juga siput ialah mereka sama-sama tidak mempunyai kaki. Ini yang dimaksudkan dengan melihat perbezaan dan juga persamaan. Kita juga boleh asingkan tadi haiwan. Kita boleh buat kategorinya tidak melihat pada kaki, tapi kita melihat kepada sama ada dia mempunyai cengkerang ataupun tidak. Okey, yang mempunyai cengkerang kita boleh letakkan kat situ kura-kura dan juga siput. Manakala yang tidak bercengkerang adalah ular dan juga singa. Apa lagi ciri-ciri agaknya yang kamu rasa sesuai untuk kita fikirkan? Mungkin kita boleh fikirkan juga tentang jenis kulit, kan? Ada yang bersisik seperti ular, ada yang berbulu seperti singa, ada yang berkulit keras seperti siput, dan juga yang mempunyai cengkerang lah, kita kata, iaitu siput dan juga kura-kura. Jadi ini juga boleh dipecahkan lagi ciri-ciri perbezaan di antara haiwan-haiwan ini. Ini contoh. Baik, ini sahaja penjelasan untuk subjek ini. Mudah saja. Maknanya pengelasan ialah kita melihat ciri-ciri sepunya. Sepunya artinya ialah ciri-ciri persamaan dan juga perbezaan. Lalu kita buat pengelasan, kita buat pengasingan, kita asingkan. Jadi samalah. Misalnya kalau kamu ada gula-gula yang banyak, jadi kamu nak asingkan, kamu mungkin melihat pada perisanya. Kamu boleh asingkan mengikut warnanya. Kamu boleh asingkan mengikut apa?
Mungkin nilainya ada yang 20 sen, ada yang RM1, ada yang 50 sen. Jadi kita boleh asingkan. Jadi pengelasan ni ialah kemahiran untuk kita mengasingkan mengikut kumpulan-kumpulan tertentu yang kita kenal pasti. Okey. Baik. Kalau benar kamu faham, cuba buka buku aktiviti. Buku aktiviti pada muka surat 3. Pada muka surat 3. Mengelas benda hidup. Dia tulis kat situ, Kina dan keluarganya bercuti di kampung. Kina memerhatikan beberapa jenis benda hidup seperti di bawah. Jadi, persamaan ke semua objek ni, pokok rambutan, pokok betik, pokok pisang, pokok mangga, lembu, ayam, itik, kambing, kucing, pokok cili. Persamaan semuanya adalah, mereka semua adalah benda hidup. Ini persamaan. Benda hidup. Kemudian, bagaimana kita nak lihat perbezaan? Dalam banyak-banyak benda hidup yang dalam gambar ni, apa perbezaan mereka? Cuba teka. Ya, ada kategori tumbuhan. Seperti pokok rambutan, pokok betik, pokok pisang, pokok mangga, pokok cili. Ada benda hidup ni, kategorinya adalah haiwan. Dalam gambar ini seperti lembu, ayam, itik, kambing, kucing. Inilah kita membuat pengelasan. Bagaimana kita buat pengelasan? Melihat pada benda-benda hidup yang ada dalam gambar ini, kita boleh asingkan ataupun kita boleh buat kelaskan dia kepada jenis haiwan dan juga tumbuhan. Jadi tugas kamu ialah kamu buat pengelasan itu dalam buku latihan ini di bahagian bawah ini. Ada soalan kat situ, kamu lengkapkan carta pengelasan itu. Saya sebutkan tadi, kita mulakan dia dengan benda hidup dan kamu sambung. Bagaimana kamu nak asingkan benda-benda hidup yang ada dalam gambar itu? Kita boleh asingkan mengikut jenis hidupan ataupun jenis benda hidup, kategorinya. Jadi itulah haiwan dan juga tumbuhan. Dan kamu senaraikan haiwan apa dan tumbuhan apa. Okey, itu saja tugasan untuk minggu ini. Siapkan buku ini dan hantar pada hari Jumaat nanti. Dan untuk ulang kaji bagi subjek minggu yang lalu, cikgu nak kamu siapkan juga latihan pada muka surat 1 dan 2. Ini adalah ulang kaji bagi proses kemahiran proses sains yang pertama, iaitulah memerhati. Mudah saja kan, bagaimana kita nak memerhati menggunakan organ dan juga pemerhatian yang dibuat. Misalnya mendengar, tentulah menggunakan telinga, melihat menggunakan mata. Jadi kamu sesuaikan, mudah saja. Juga pada muka surat 2, bagaimana kita membuat pemerhatian. Apakah deria yang digunakan untuk membuat pemerhatian? Sama ada pendengaran, penglihatan, rasa, sentuh ataupun hidu ataupun bau. Okey, jawab kat sini. Juga kemahiran proses sains memerhati. Menggunakan deria, nyatakan deria yang digunakan untuk proses sains memerhati. Jadi, saya bagi jawapan tu. Kemahiran proses sains memerhati menggunakan deria apa? Ada 5 deria yang kita gunakan untuk memerhati. Jadi kamu nyatakan jawapan kat sini untuk jawapan untuk latihan ini. Jadi latihan pagi minggu ini ialah pada muka surat 1 hingga muka surat 3. Siapkan dan hantar pada hari Jumaat 19 Februari 2021. Jadi sekian saja kelas untuk hari ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.